Aceh satu-satunya bumi yang tak pernah dijajah. Okey guys, kita pause sekejap. Jelas sekali dalam video ini memperkatakan mengenai bahawa Aceh tidak pernah dijajah guys. Di sebelah kiri ini yang masih menjadi bendera Turki ialah bendera Osmania yang simbol kepada kerajaan Islam yang terbesar ketika itu. Dan bendera Aceh ialah bendera yang sama, cuma diletakkan pedal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kata Namlun Usra? Kalian semua sudah makan dan sihat semuanya? Tajuk yang ingin di-react pada kali ini adalah Aceh di mata orang Malaysia. Tanpa melengahkan masa, jom kita saksikan bersama-sama. Okey, satu, dua, tiga. Semenanjung. Di Asia Tenggara, ini Aceh. Aceh ialah orang Campa yang kalah. Mereka sedang membentuk satu kerajaan yang besar. Ketika zaman Osmania, mereka menjadi tentera yang paling kuat di Asia Tenggara. Aceh satu-satunya bumi yang tak pernah dijajah. Okey guys, kita pause sekejap. Jelas sekali dalam video ini memperkatakan mengenai bahawa Aceh tidak pernah dijajah guys. Okey, kita sambung balik. Oleh sebab itu mereka memiliki kepahlawan Melayu asal daripada Campa. Hari ini kalian lihat bangsa pahlawan, carilah orang Aceh. Mereka tidak akan menyerah kalah. Okey, kita pause sekejap. Menurut penceramah ini jelas sekali memperkatakan bahawa jika kalian ingin mencari seorang yang berjiwa pahlawan, carilah masyarakat di Aceh. Kerana masyarakat di Aceh memiliki semangat yang cukup hebat guys. Sanggup mempertahankan segala-galanya, rela memperjuangkan nyawa sendiri demi agama, bangsa dan negara. Okey, kita sambung balik guys. Dan perempuan mereka pun menjadi pemimpin yang hebat. Mereka tak akan menyerah kalah. Bahkan apabila di zaman era moden, mereka tak tunduk pada Jakarta, sehingga Jakarta tunduk pada mereka. Okey, kita pause. Masya Allah guys, apa yang dikatakan oleh Ustaz ini, sehingga zaman moden memperkatakan bahawa mereka tidak tunduk kepada Jakarta, sebaliknya Jakarta yang tunduk kepada mereka. Okey, kita sambung balik guys. Hebat perjuangan orang Melayu Campa yang asal. Oleh sebab itu kita lihat Osmania memilih Aceh sebagai gubernur untuk mewakili Osmania di sebelah timur. Bendera yang digunakan oleh Aceh ialah bendera Osmania, yakni bola bintang yang warna merah putih, itulah warna Osmania. Melaka juga dijadikan sebagai hub yang kedua. Utama ialah Aceh. Melaka ketika Sultan Mansur Shah dilantik untuk menjadi gubernur yang kedua. Dan mereka juga bersama-sama untuk membantu Osmania. Dan rupa-rupanya alam Melayu ini ialah sebahagian daripada Osmania. Okey guys, kita pause sekejap. Jelas sekali kenapa kerajaan Uthmaniyah pada waktu itu memilih Aceh sebagai gubernur utama guys, selain daripada Melaka di tempat kedua. Kerana Aceh memiliki satu sikap yang luar biasa guys, yang tidak ada pada mana-mana kerajaan pada waktu itu. Jadi itulah sebab kenapa pada dahulunya kita dapat lihat dikatakan bendera hampir sama, bendera yang digunakan itu hampir sama dengan Turki Uthmaniyah. Okey, kita teruskan guys. Dan pusat sebelah timur pula ialah di Amanillah yang terletak di Filipina sekarang. Yang kemudian bumi ini telah dimurtadkan oleh Spanyol, kemudian dimurtadkan lagi oleh Amerika, sekarang telah menjadi Manila. Ya Amanillah telah betulkan menjadi Manila. Sebuah simbol kerajaan Islam yang terbesar di timur telah menjadi bandar murtad 100%. Okey guys, kita skip sekejap. Yar Amnillah, kalau mengikut pada video ini, kononnya Manila yang sekarang guys. Dahulunya sebuah kerajaan Islam, dan selepas datangnya penyebaran agama Kristian daripada Spanyol, jelas sekali terhakis sudah kerajaan itu, maka menjadi sebuah kerajaan yang bukan Islam guys. Kita teruskan video ni guys. Sayang, itulah sejarah yang malang orang Melayu. Kita sentiasa mencipta sejarah yang malang. Dulu, kini dan selama-lamanya barangkali. Kita lihat ketika Uthmaniyah memerintah di Istanbul, ini ialah Museum Melaka. Sebenarnya bukan ini yang Istana Melaka. Istana Melaka bukan pada kayu. Mengikut Portugis,
Istana Melaka ialah di antara istana yang terbesar di dunia ketika itu. Dia mengalahkan istana di Portugal. Portugal itu asalnya Andalusia yang namanya Portugal. Portugal maksudnya limau, oranges, yang sudah menjadi Portugal sekarang. Kita lihat nama-nama di Spanyol, masih lagi kebanyakan nama Islam. Madrid, itu asalnya Majri, sungai. Kita lihat di sebelah timur ataupun di belakang selatan di Prancis namanya Marseille. Nama asalnya Marsa Ali, Pelabuhan Ali. Oleh sebab itu Malacca, tadi kita sebut Malaga, Malacca, Lisbon, dan nama-nama yang ada di Spanyol masih kita boleh tulis dalam bahasa Arab, menunjukkan sejarah yang gemilang. Islam bertapak di situ 700 tahun dan membina Eropah daripada zaman kegelapan menjadi satu zaman era yang agung. Dan inilah bendera Osmania. Di sebelah kiri ini yang masih menjadi bendera Turki ialah bendera Osmania yang simbol kepada kerajaan Islam yang terbesar ketika itu. Dan bendera Aceh ialah bendera yang sama, cuma diletakkan pedang. Okey guys, kita skip sekejap. Jelas sekali bendera hampir sama guys di antara Turki dan juga Aceh Darussalam. Hanya berbeza adalah lambang pedang. Mungkin pada ketika itu seperti yang kita katakan, Aceh antara governor kepada kerajaan Turki Uthmaniyah. Okey, teruskan guys. Bendera Melaka masih sama seperti bendera Turki sekarang. Melaka ketika Sultan Melaka masih menggunakan bendera yang sama. Bahkan Filipina juga menggunakan bendera yang sama. Maksud kita namanya itu Kerajaan Sulu. Dan di Moko Al-Muluk, nama sekarang Maluku, juga kerajaan Islam yang menggunakan bendera yang sama. Maksudnya kita adalah Osmania. Tetapi tidak pernah ada satu buku pun di negara kita yang tulis bahawa negara kita berada di bawah Osmania, kecuali dengan rendah dirinya buku saya yang bertajuk Turki dan ada di belakang. Ini saya cuba tunjukkan kembali bahawa Melaka dengan bukti yang kita ada ialah sebahagian daripada kerajaan Osmania dan mereka memiliki infrastruktur ataupun logistik tentera yang terbaik di dunia ketika itu. Dan ini diakui oleh Portugis. Portugis mengatakan ketika kami bertemu dengan orang Melaka, mereka mempunyai senjata yang lebih baik daripada negara kami dan lebih baik pada Jerman. Jerman negara yang dibina oleh umat Islam. Kita tidak tahu bahawa Jerman pernah diasaskan oleh umat Islam sebab universiti pertama di Jerman dibina oleh umat Islam. Murid paling lurus iaitu Universiti Frankfurt. Kemudian Universiti Munich dibuka oleh umat Islam. Begitu juga dengan Universiti Leuven, 3 buah universiti besar di Jerman dibuka oleh murid kepada murid Ibn Rushd. Dan Jerman telah membina teknologi yang tinggi. Kata Portugis, ketika kami menentang Melaka, kerajaan Melaka mempunyai senjata secanggih Jerman. Okey guys, kita skip sekejap. Apa yang dikatakan oleh penceramah dalam video ini jelas sekali memperkatakan bahawa sejarah sebenarnya orang Melayu pada ketika itu sudah mempunyai senjata yang moden, yang lengkap. Bukan sekadar menggunakan keris atau pedang guys. Ini bermakna sekiranya Portugis, penjajah sendiri mengakui kehebatan orang Melayu pada ketika itu, bermakna ada sesuatu yang mungkin terselindung di sebalik sejarah pada yang diperkatakan pada kali ini. Apa-apa kita teruskan menonton guys video ini. Umat Islam ketika itu, umat Islam bukan jatuh kerana senjata, tetapi kota Melaka tidak rubuh, tapi kota Melaka dirubuhkan daripada dalam. Pengkhianat yang sentiasa berlaku dalam sejarah Melayu. Jadi itulah sebenarnya berdasarkan daripada video tersebut. Pada pendapat saya jelas sekali apa yang video itu ingin sampaikan adalah mengenai kehebatan dan kekuatan rakyat Aceh pada zaman dahulu yang bukan sahaja memiliki semangat, malah membuktikan bahawa mereka disegani oleh Turki Uthmaniyah yang menjadikan Aceh antara governor tempat lokasi pertama untuk menyebarkan syiar Islam serta memberikan satu ketamadunan yang lebih baik kepada masyarakat-masyarakat yang pada ketika itu mungkin masih belum maju guys. Dan apa yang ingin dibincangkan mungkin sahaja dalam sesetengah sejarah, tidak dihuraikan perkara yang lebih lanjut. Namun mungkin sahaja dengan adanya channel-channel seperti sejarah ini, kita mampu untuk berkongsi dan mengkaji dengan lebih banyak sejarah yang mungkin
tidak dapat kita ketahui dengan lebih jelas sebelum ini. Apa yang diperkatakan jelas sekali bahawa pada dahulunya masyarakat Aceh yang pada ketika itu bukan hanya menyerang Melaka, sebaliknya untuk membebaskan Melaka daripada cengkaman penjajah barat. Dan jelas sekali berkali-kali bagaimana Kesultanan Kerajaan Aceh cuba berusaha untuk melakukan serangan demi serangan bagi membebaskan saudara di Melaka. Namun akhirnya setelah berkali-kali di bawah pimpinan Sultan Iskandar Muda akhirnya menyaksikan betapa Portugis lemah. Namun apa yang agak menyedihkan pada ketika itu adalah kedatangan Belanda yang pada ketika itu keadaannya ternyata para pejuang dah pahlawan Aceh kelihatan keletihan setelah bertali arus membuat serangan ke atas Portugis. Namun apa-apa pun, video pada kali ini sangat bagus dan memberi kita pengajaran serta pelajaran agar kita lebih lagi mempelajari mengenai sejarah.